أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita melihat pada hari Jumaat penuh barakah ini pada halaman yang terakhir daripada surah ke-37, surah As-Saffat, memberi kesimpulan kepada kita, memberi panduan kepada kita betapa sebenarnya tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu ibadah yang amat tinggi yang dilaksanakan oleh para malaikat, dan kita juga mahu bertasbih di awal ini dengan doa ringkas kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Dan hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Hari Jumaat penuh barakah ni kita banyakkan doa ya kepada rakan-rakan kita, kepada kita lah ya, kepada keluarga kita semua. Allah bantu kita sebagaimana Allah bantu kepada Nabi Yunus alaihi salam, Allah bantu Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam. Inilah yang kita perlukan setiap masa, dan hari ini saya ingin sama-sama membawakan tuan-tuan kepada sinopsis halaman 452. Bermula daripada ayat yang ke-154, menyambung kepada diskusi semalam bagaimana perkataan-perkataan daripada orang-orang musyrik yang dibantah oleh Al-Quran sehingga ayat yang ke-170. Dan kemudian daripada ayat 171 hingga ayat 182, ayat yang terakhir, pertolongan bagi pasukan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mereka yang sentiasa bertasbih, sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pasti akan memberi bantuan yang tidak bertepian. Ini yang kita ingin belajar, penghujung kepada surah As-Saffat. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 154 hingga 170 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah dapat sekali lagi kita bersama, nikmat yang sangat agung. Bersama-sama kita membaca, mendengar, mengulang kaji, dan juga yang sangat penting ialah tadabbur daripada ayat-ayat surah As-Saffat, yang mana hari ini kita dah berada pada muka surah yang terakhir, surah As-Saffat. Sebelum kita masuk surah yang baru, itulah surah Sad, yang juga dimulakan dengan huruf-huruf pembukaan surah. Namun kita fokus bahagian surah terakhir, surah As-Saffat. Apa kata Allah, untuk sama-sama kita mengambil panduan dalam kehidupan kita, melangkah kehidupan kita di dunia ini, insya-Allah. Baik, seperti biasa, tolong share, bantu kita untuk share rancangan kita ini, My Quran Time. Kita sebarkan Al-Quran ke seluruh pelosok dunia, insya-Allah. Mudah-mudahan manfaat. Kita baca ayat 154 hingga ayat 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma lakum kaifa tahkumun أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ
إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Nazim kita bacaan daripada ayat 154 hingga 170 menyambung kepada bagaimana hujah-hujah ataupun perkataan-perkataan orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bincangkan semalam, bila mereka menyatakan bahawa bagi Tuhan itu adalah anak perempuan, ya, bagi mereka adalah anak lelaki. Mereka memberikan yang baki-baki. Itu cara berfikir orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak meletakkan Allah pada tempat yang paling tinggi. Dan ini perkara yang penting, sehingga kan pada ayat 154 Allah menyatakan malakum kaifa tahkumun, apa masalah engkau ni. Ustaz, ya, lebih kurang begitulah. Malakum ini adalah apa masalahnya, ya, kaifa tahkumun, macam mana engkau ni membuat penilaian ataupun membuat keputusan, cara membuat decision making. Maksudnya ialah dia kalau baki untuk Tuhan, kalau katakan yang baik-baik adalah untuk saya. Sebenarnya yang terbaiklah adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan mestilah ianya berteraskan pada fakta, pada ilmu yang benar. Padahal mereka tidak pun menyaksikan tentang kejadian malaikat itu sendiri. Dan pada ayat yang ke-155 Allah menyatakan afala tazakkarun, mengapa kamu tidak mencari, berusaha untuk mengambil peringatan. Ini penting kepada kita juga, ya, dalam kehidupan kita ini. Bila kita membaca Al-Quran, kita inginkan peringatan agar bila kita tengok kisah-kisah orang musyrik ataupun munafik, bukan sekadar itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ataupun mungkinlah Abu Jahal, tetapi kita nak melihat, nak menyuluh dalam diri kita, adakah perkara-perkara itu ada dalam diri kita walaupun tidak segalanya, agar kita dapat mengambil peringatan dan ia akan menyusun cara kita berfikir, membuat keputusan dalam hidup kita seharian. Allah membantah, ya, orang-orang musyrik ini, cara berfikir yang tak betul itu. Allah kata amlakum sultan, apakah kamu ada bukti yang besar ataupun bukti yang nyata untuk menjelaskan segala penipuan-penipuan, segala syirik yang dilakukan dalam kehidupan. Cabarannya ialah tuan-tuan, Ustaz, ya, sebenarnya mereka ni adalah ikut nenek moyang dia tak ada pun nak fikir-fikir lebih pun. Dah ada ayah ke nenek ke dah ada berhala, dia letak nenas, letak nenas, ya. Kalau katakan ayah ataupun neneknya kata letak nenas tipu, beli daripada kedai RM2, dia pun ikut sekali. Dia tidak mempersoalkan sultan, ya, bukti yang nyata tentang apa yang dibuatkan. Malah Allah mengatakan fatu bi kitabikum, datangkan kitab kamu in kuntum sadiqin. Kalau kamu ada kitab rujukan lain selain daripada Al-Quran yang sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, datangkan. Sudah tentunya tidak ada rujukan sama sekali kepada apa yang dibuat. Dan ini penting untuk kita, apa sahaja yang kita buat, kita perlu ada rujukan kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran yang kita sedang baca sekarang ini. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnah, ya, satu lagi perkara yang mereka cuba buat penipuan ataupun nak mensyirikkan Allah, mereka meletakkan jin ini sebagai nasab Tuhan. Tadi malaikat, ini jin pula. Nasabah tu Tuhan. Nasab itu maksudnya dia ada hubungan dengan Tuhan. Okay. Maksudnya dia kata jin ini adalah anak Tuhan.
Jadi dia menyembah ni ada satu lagi kumpulan. Satu kumpulan menyembah malaikat, ada satu lagi menyembah jin. Ya, ini kalau bomoh-bomoh kan, yang betul, awalnya dia kata sebagai jin dapat maklumat daripada langit, tapi lepas itu ada yang sampai kata ada sesengah jin ini dia adalah anak Tuhan. Dia sampai dia tak ada bertepian sebenarnya cara berfikir syirik ini pasal dia tidak ada rujukan. Dia tidak ada sultan. Jadi boleh kreatif nak buat macam mana sekalipun, ya. Bila pergi ke kubur ke, dia kata bahawa jin dekat sini khaddam yang akan mencari permata di dasar lautan macam Nabi Sulaiman. Kalau kita berikan dia punya duit cagaran dia, nanti jin ini akan berkhidmat untuk kita. Dulu saya adalah juga belajar perkara ni, kata oi macam-macam idea, macam menarik, ya, tetapi ini semua adalah macam idea tamar jalis kan. So Afan, saya teringat peristiwa yang berlaku di negara kita, bagaimana ialah bila seorang tu ada kehilangan satu barang, betul, rupa tu bomoh beritahu yang curi je orang ni. Kemudian ramai-ramai pakat pergi belasah orang. Ya. Macam mana Safas? Ini betapa penipuan syirik ini dia merosakkan, ya. Kalau kita tengok dalam sejarah di Turki itu, kejatuhan Turki Osmaniyah pada tahun 1924 itu bukan kerana Turki itu tidak kuat, tetapi cara berfikir syirik, ya, khurafat, bermahrajalela Ustaz. Waktu itu dia rasa macam dia dah kaya, jadi akhirnya dia mengkultuskan, menyucikan kepada orang-orang agama, padahal orang agama ni adalah untuk mengkultus ataupun menyucikan Allah yang kita belajar di hujung surah ini. Tetapi kadang-kadang siapa tak suka Ustaz kan, bila dia dipuji kan, sambil itu ada tabung masuk duit macam-macam, ya, masuk diberi macam-macam, akhirnya yang ahli agama ini disucikan, diangkat sehingga ia mewujudkan khurafat-khurafat dalam kerajaan Turki Osmaniyah pada waktu itu. Dan syirik ini dia memberi kesan kepada cara berfikir ekonomi, politik dan juga sosial, ya. Apabila dia rasakan bahawa yang penting adalah saya hormat pada syekh saya, dia tipu rasuah ke, dia nak dapat pangkat ke, yang penting dia belanja syekh dia satu kereta besar ke, lepas tu syekhnya pun diam, dia pun dapat dia punya endorsement, ya, pengesahan daripada syekhnya, sila pilih orang ini untuk menjadi pemimpin. Ini adalah tradisi yang sebenarnya bukan zaman ini sahaja, bukan zaman Turki Osmaniyah, dia zaman Mekah itu sendiri pun mereka nak dapatkan endorsement. Zaman Nabi Musa juga mereka nak dapatkan pengiktirafan daripada orang-orang agama untuk bab-bab sosial dan juga politik mereka. Jadi dalam ayat yang ke-158 Allah menyatakan tadi, jin itu tidak ada kaitan pun. Walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Jin pun tahu sebenarnya dia akan dihadirkan di hadapan Allah, akan dihakimi. Jadi kalau dia anak Tuhan, apa pasal pula dia akan dihakimi, akan didenda ataupun diazab? Jin tahu, ya, tapi jin pun rasa best juga kan dikaitkan dengan perkara-perkara syirik ini. Dan ini perkara yang kita kena belajar berhati-hati dalam masyarakat kehidupan kita. Maka Allah membantah semua perkara ini, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah, ya. Allah sempurna daripada semua yang mereka sifatkan. Ada kaitan dengan malaikat sebagai anak Allah, jin ada kaitan keturunan dengan Tuhan, kecuali illa ibadallahil mukhlasin. Allah sekali lagi memuji kepada orang-orang yang dilindungi, yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum wama ta'budun, dan maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu sebenarnya tidak boleh bifatinin, tidak boleh menyesatkan sesiapa. Ini poin yang penting 162 ini, pasal sebenarnya dalam kehidupan kita ini dikomentar oleh Qurtubi. Persoalannya ialah bolehkah syaitan menyesatkan kita, Ustaz? Jadi jawapannya apa? Menurut Al-Qurtubi, kalau kita pilih jalan untuk buat syirik, maka dia membawa kepada jahim pada ayat yang ke-163 itu, maka kita mudah untuk dipesongkan oleh syaitan ataupun oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita secara sedar, ya, mencari ilmu, kita membuat keputusan, tersilap istighfar, tersilap kita bertasbih seperti mana Nabi Yunus alaihi salam, maka insya-Allah kita akan terlindung, istilahnya illa ibadallahil mukhlasin pada ayat yang ke-160. Kita baca sekali lagi ayat 164 sehingga ayat 166 untuk kita dapat menghargai lagi apakah yang sebenarnya yang perlu dibuat oleh orang-orang yang mukhlasin dalam kehidupan, yang kita boleh belajar bersama daripada surah As-Saffat. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, kita pasakkan lagi ayat apakah yang perlu kita lakukan orang-orang yang bertasbih.
Kita nak baca ayat 164 dan 165, 166 Ustaz. Ya. Baik, kita baca ayat. 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu as-saffuna wa inna lanahnu al-musabbihun. Sadaqallah. Surah Al-Azim, ini adalah perkataan daripada para malaikat, wama minna illa lahu maqamun ma'lum, iaitu pada ayat 164, dan tidak satu pun di antara kami, para malaikat berkata, iaitu melainkan masing-masing mempunyai maqam, kedudukan yang tertentu. Maksudnya di langit, menurut kepada Imam Baghawi, dia menyatakan bahawa di langit ini Ustaz, setiap inci ya di langit itu penuh dengan para malaikat yang bertasbih dan bersolat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dinyatakan pada ayat yang ke-164. Maqam itu maksudnya kedudukan yang diketahui, masing-masing dah tahu dah, okey, ini spot dia, ini tempat dia, dan semuanya itu bertasbih dan bersolat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pelajarannya? Pelajarannya ialah inilah malaikat yang awal tadi yang bersaf-saf. Diulang lagi pada ayat 165, wa inna lanahnus saffun, iaitu kami ini bersaf-saf. Ya, awal tadi was-saffati saffa pada surah As-Saffat. Jadi mengapa penting diberi penekanan tentang saf? Mereka ini berdisiplin. Dan saf ini jugalah yang diperjuangkan oleh Nabi, oleh para sahabat, termasuk Saidina Umar, untuk ketika kita solat, kita juga bersaf-saf Ustaz. Nah, walaupun sekarang ini kita dah jarak saf, tapi masih lagi boleh saf, ya. Jangan sampai kita kata pasal dah jarak sangat saf, akhirnya saya tak payah, saya tinggalkan saf. Kalau itu cara berfikir kita, sebenarnya kita tidak mahu mengikut kepada individu yang soleh ataupun makhluk yang baik ini, iaitu para malaikat yang akan membantu kita, yang akan membantu kita. Wa inna lanahnul musabbihun, dan sesungguhnya kami ini sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dibuat oleh para malaikat, dan itu juga yang kita perlu sama-sama buat. Ustaz, ya, kita kena imarahkan masjid, surau, ya, walaupun mungkin ada cabaran-cabaran yang terkini, tetapi jangan sampai kita tak ada saf, kan, ataupun saf makin pendek lagi, kan. Padahal kalau di langit itu setiap orang ada, ataupun setiap malaikat itu ada tempatnya untuk membina saf, dan bila mereka diberi arahan untuk bertindak, ya, untuk melakukan sesuatu arahan daripada Allah, bersedia untuk melaksanakan perkara tersebut. Jadi pada ayat 167, para malaikat ini mengatakan bahawa walaupun mereka ini cuba mempertikaikan, ya, mensyirikkan Allah dengan para malaikat, wa in kanu la yaqulun, walaupun mereka ini cakap macam-macam, lau anna indana dhikram minal awwalin, ya, sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab daripada kitab yang diturunkan kepada orang dahulu, tentu kami akan menjadi orang yang hamba Allah yang disucikan. Nah, ini adalah dialog orang yang seterusnya Ustaz, ya. Menarik, surah As-Saffat ni dia macam dia bergerak. Kalau kita tak perasan, kita ingatkan ini siapa yang cakap ni? Dia tak ada cakap malaikat bercakap ataupun orang yang musyrik bercakap, tak. Dia macam kita drama lah Ustaz, ya. Dia punya muziknya itu, bila tukar muzik saja ataupun tukar dia punya isinya itu, kita tahu dah ini bukan lagi dekat New York, ni dah pergi ke Bangladesh contohnya lah, kan. Ini cara surah-surah Makkiyah, ya, yang perlu kita hargai, dan orang-orang Arab yang pakar pada bahasa Arab ini memang dia bila tengok begini, wah, dia macam amat kagum kepada Al-Quran. Dan kata mereka, kalau dapat kitab kami akan ikut, ya. Tetapi apa yang berlaku sampai ayat 180 ataupun 170 tadi, fakafaru bih fasawfa ya'lamun, mereka mendustakan. Nanti mereka akan tahulah apa kesan daripada pendustaan itu. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu nasaba, keturunan. Inilah 3 kali disebut di dalam Al-Quran, yang digunakan pada ayat 158 bila ada di kalangan orang musyrik itu cuba mengaitkan para jin sebagai makhluk yang ada hubungan nasab
dengan Tuhan, maksudnya anak kepada Tuhan, ini adalah sebagai satu penipuan. Padahal jin pun tahu bahawa mereka akan dihadirkan, akan dihukum ataupun diazab kalau berbuat sesuatu maksiat dosa, dan mereka pun tak berani sebenarnya nak mengaitkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, terus istiqamah setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Jarang saya bernasyid ni kan. Ustaz apa terkejut terkejut Ustaz Tak kat rumah ni. Hari ni Ustaz Ti bernasyid. Hari ni pasal tasbih, maka banyaklah tasbih-tasbih yang selalu kita amalkan dalam solat, selepas solat, subhanallah dan sebagainya. Moga-moga kita jadi mulia dengan bertasbih. Malaikat sebagaimana kata Ustaz Fas, kerana dia tak putus-putus bertasbih, menjadi makhluk yang sangat mulia. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka malam siang tasbih tak berhenti-berhenti. Maka kalau kita nak jadi mulia juga, banyakkanlah bertasbih, bergantung kepada Allah. Baiklah sahabat-sahabat, kita ngaji sikit tajwid pada hari ini sebelum kita nak tengok pengakhiran surah As-Saffat yang sangat menenangkan kita insya-Allah. Baik, ayat 165, wa inna lanahnu saffun, sempurnakan hukum mak lazim. Boleh penonton-penonton jawab dekat ruangan komen. Mak lazim apa? Sengaja dia tulis mak lazim kat situ. Ustaz, mak lazim apa? Jawab dekat komen. Mak lazim kat mana tu? As-saffun, ada huruf mat iaitu alif bertemu dengan huruf yang mati. Mana pula huruf mati? Dan huruf mati tersebut dimasukkan ke dalam huruf selepas tu. Huruf mati tu huruf mati yang asli, yang asal. Maka sini ataupun bahasa mudahnya kita kata huruf mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Barulah kita nampak apakah hukum dia. Mat lazim. Penonton-penonton kita dah jawab kat Facebook. Okey, tahniah kepada yang jawab betul. Nampaknya ramai yang betul ya. Mat lazim kalimi ke harfi? Kalimi, sebab ada kalimah Al-Quran, dia bukan huruf pembukaan surah. So mak lazim kalimi. Muthaqqal ke mukhaffaf? Muthaqqal berat, ada sabdu. Mukhaffaf ringan. So dekat sini ada sabdu ke tak ada sabdu? Ada sabdu di atas fa, maka jadi berat. Maka saffun kita baca. Wa inna lanahnu saffun. Berapa harakat sahabat-sahabat? Ustaz Tak kata bukan 6 rakaat. Okey, 6 rakaat banyak sangat. 6 harakat. Ustaz kata bukan 6 rakaat, 6 harakat saja. Kita baca macam juga surah Al-Fatihah yang kita baca. Tahniah kepada yang jawab dengan betul.
hadiahnya insya-Allah nanti Ustaz Fah akan pantun di hujung insya-Allah. Okay, Ustaz Fah. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tir berkongsi pada hari ini tentang bagaimana nak baca yang tebal nipis Ustaz ya dalam bacaan sebentar tadi, dan sudah tentunya kita ingin meneruskan sehingga akhir surah As-Saffat ayat 171 hingga 182 untuk sama-sama kita melihat ya, kalau di awal ataupun di hujung kita bacaan kita tadi itu orang-orang yang musyrik ini ataupun orang-orang yang tidak bersyukur ya, dia kata kalaulah dapat zikra, peringatan lebih awal, kami akan jadi orang yang mukhlasin, yang sentiasa mengikhlaskan diri, tetapi bila datang kitab Allah, bila datang rasul, maka mereka kufur kepada Allah SWT. Apa pelajaran untuk kita zaman sekarang Ustaz ya? Iaitu kadang-kadang ada orang kata kalau saya dapat belajar Quran ini, saya mesti jadi orang yang baik. Saya ni mesti akan menghargai kepada isi Quran. Pasal saya tak faham bahasa Arabnya. Tapi bila dah sampai juga program, ada banyak kelas-kelas yang ada My Quran Time, ustaz-ustaz buat kelas, dia tak pergi juga. Yang ini yang kita harapkan, bukan kita lah yang begitu. Kita cuba juga cari sebagaimana yang kita kongsikan sebelum ini Ustaz ya. Paling kurang 604 jam sepanjang hidup kita gunakan untuk mendalami tadabbur isi Quran, daripada 500,000 ya, setengah juta jam yang Allah pinjamkan bagi orang yang berumur 60 tahun. Jadi ini penting kerana bila kita melihat sambungannya, Allah berkata para rasul tetap akan ditolong, tetap akan berjaya. Ayat 171 hingga ayat 182 kita akhiri surah As-Saffat. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Faz. Jom sama-sama kita baca ayat 171 hingga 182. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك بالعزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Surah Al-Azim. Kita bacaan ayat 171 hingga 182 ya. Ayat 171 itu Allah menyatakan walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin, iaitu telah berlaku ketetapan daripada Allah. Allah dah menentukan bahawa di kalangan hamba-Nya rasul, mereka itu apa yang berlaku, innahum lahumul mansurun, mereka itu pasti akan mendapat kemenangan. Ini yang kita lihat sebelum ini, kisah Nabi Nuh alaihi salam, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ilyas, kisah Nabi Musa, Harun, kisah Nabi Yunus. Mereka itu semuanya adalah insan-insan yang diutus dan akhirnya mereka mendapat kemenangan. Ini adalah pujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjuang, dan juga pujukan kepada kita bila kita berpegang kepada kitab Allah, cuba untuk melakukan tasbih dan bersolat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah sumber kemenangan. Dan pada ayat yang ke-173, wa inna jundana lahumul ghalibun, sesungguhnya
tentera kami pasti menang. Pasti menang, iaitu apabila kita bercakap tentang orang-orang yang beriman yang dibantu oleh jundullah daripada para malaikat yang sudah pun bersaf-saf bersedia untuk membantu. Dan lebih daripada itu, pada ayat 174, fatawalla anhum hatta hin, disebabkan ada banyak cabaran, ujian yang melanda kepada Nabi Muhammad, Allah menyatakan fatawalla, berpalinglah sampai satu masa. Jangan kisah sangat ya kalau mereka sudah menyerang ya, tetapi kalau mereka tidak menyerang zaman ini tuan-tuan ya, kalau ada orang yang bukan Islam Ustaz ya, kalau mereka ini tidak menyerang, itulah peluang untuk kita bercakap, untuk kita berdakwah, berkongsi. Itu tanggungjawab kita. Jangan pula kita bila belum lagi bercakap dengan mereka baik-baik, lepas itu terus saja kita serang. Itu pun tak betul lah juga kan. Ini ada mindset bagi setengah kumpulan, dia merasakan bahawa orang bukan Islam itu adalah orang kafir yang perlu diserang begitu sahaja. Bukan itu kaedahnya. Di dalam kaedah pada zaman Nabi, Nabi ingatkan. Tetapi bila mereka sudah main kasar, macam Nabi Ibrahim kan, bila dah main kasar, apa yang berlaku? Nabi Ibrahim berhijrah. Nabi pun berhijrah. Dan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang musyrik itu diazab adalah dengan kehadiran umat Islam yang menjadi tentera Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan mereka. Dan ini disampaikan lagi pada ayat yang ke-175, iaitu dan perlihatkanlah kepada mereka kelak mereka akan melihat ya. Ya ini tunggulah ya, tengoklah. Tengoklah ya. Maksudnya apa? Maksudnya ialah berpaling dengan mereka dan perlihatkan kepada mereka apa yang perlu kita sampaikan. Tapi dalam masa yang sama mereka pun akan tengok nanti. Mereka akan lihat siapa yang akan menang. Fasawfa yubsirun. Mereka akan nampak hakikat sebenar, kerana mereka merasakan, kadang-kadang dia rasakan bahawa yang membuat mujrimin ini adalah orang Islam yang membuat jenayah. Dia kata teroris sama sekarang lah, teroris, Islamofobia lah, itu ini label-label yang diberikan. Tapi sebenarnya kita terus nampakkan kebaikan-kebaikan. Jangan pula kita jenis yang pemarah-pemarah, pergi bunuh orang, pergi pecahkan. Ada juga yang kata saya nak pecahkan berhala ya, pasal nak tiru Nabi Ibrahim. Itu dia kena berjaga-jaga. Pasal yang Nabi Ibrahim buat itu, dia ada disiplin yang tersendiri yang bukan boleh kita rasanya bila-bila saya nampak kapak je saya pergi musnahkan. Kerana apa? Kerana pada waktu itu adalah cara Nabi Ibrahim. Itu bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ialah Nabi awal-awal tu tak ada pula tengok berhala terus di kapaknya ya, kecuali bila sudah mencapai kemenangan. Bila Fathu Mekah pada peristiwa 8 Hijrah, dah ada berhala 360 di sekitar Kaabah itu, Nabi dah ada kuasa dan sudah diingatkan kepada mereka semua, mereka diminta untuk keluar, baru dibersihkan berhala tersebut. Bukan awal-awal lagi ketika di Mekah Nabi sudah pun menghancurkan berhala. Kalau tidak, dia akan kata orang Islam ni ganas Ustaz. Ya, tengok apa apple ambil makan. Jangan buat begitu ya. Adik-adik jangan buat begitu. Dulu saya ada idea juga. Kalau saya makan ni kan, mungkin mereka akan sedar bahawa berhala mereka ni tak berkuasa. Nak mencontohi Nabi Ibrahim lah tu. Tapi rupanya itu kaedah yang silap ya. Kaedah yang benarnya ialah kita sampaikan elok-elok dahulu. Nabi Ibrahim dia sampaikan elok-elok dahulu, sampai satu masa barulah Nabi Ibrahim menyampaikan dengan cara berhujah dengan kaum pada waktu tersebut. Dan kita teruskan pada ayat yang ke-176, 177, 178. Lebih kurang ulangan daripada apa yang disampaikan. Kita baca sekali lagi ayat 176, 177, 178. Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah. Sebab itulah kadang-kadang Ustaz Fas, kita kalau dengan anak-anak kan, jangan buat macam ni, nanti kamu lihatlah kesannya nanti kan. Jangan buat kan susah, masalah kan. Betul. Maka kita bimbang, kita minta biarlah pengakhiran hakikat sebenar kehidupan ni dengan hari kiamat, hari kebangkitan. Pada ketika itu kita menyesal tidak ada gunanya lagi. Baik, kita baca ayat yang ke-176, 177 dan 178. Afa bi'adzabina. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afa bi'adzabina yasta'jilun fa idza nazala bisahatihim fasa'a sabahul munzirin wa tawalla anhum
حتى حين. Sadaqallah. Astagfirullahalazim. Gitulah bacaan ayat 176 hingga 178. Kalau kita perasan ayat 175 tadi, bila kita bercakap pada orang-orang yang tidak percaya, apakah yang perlu kita buat? Nanti tengoklah. Kita bersabar. Jangan pula kita mendoakan orang tu nanti pecah perut. Ada juga kan, kalau katakan orang buat perangai dengan kita, kadang-kadang kita nak cuba kalau boleh minta Allah azab dia on the spot. Itu bukan kaedah orang yang beriman, ya. Kita harapkan kita kena sabar. Wa absirhum, ya, nampakkan perkara yang baik-baik kepada mereka. Fasawfa yubsirun, mereka akan nampak juga akhirnya hakikat siapa yang akan menang, yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi orang yang kufur, apakah yang mereka buat? Afa bi'adzabina yasta'jilun. Mereka ini selalu mencabar Nabi, ya. Dia nak cepat. Kalau kata ada azab, mana sudah datang azab. Kata nak ada banjir ke, nanti ekonomi jatuh ke, syarikat kita tak betul. Kalau itu ciri orang yang syirik ataupun yang mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan sama dengan orang yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beri peluang, kita berdoa, ya, seperti mana Nabi berdoa kepada penduduk Taif, anak-anak ustaz, ya. Ketika Nabi dibaling ketika peristiwa hijrah di Taif itu, Nabi masih lagi berdoa walaupun malaikat Jibril dah offer dah, kalau boleh, kalau nak gunung dihempapkan kepada orang-orang Taif, boleh dilaksanakan. Tetapi Nabi tidak berbuat demikian. Kerana apa? Kerana Nabi wa absirhum, ya, menampakkan contoh teladan. Fasawfa yubsirun, nanti mereka akan tengok, ya, kalau mereka ini tetap kufur. Tetapi kalau kita beri peluang, orang yang mungkin degil, macam kisah Nabi Yunus ustaz, ya. Degil, Nabi Yunus pergi dalam perut ikan, keluar 100,000 kan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya kita memberi masa, kita berdoa untuk siapa? Untuk pasangan kita, untuk anak kita, untuk masyarakat kita. Jangan kita cuba meminta dicepatkan azab, kerana itu bukan ciri orang yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nazala bisahatihim, ya, ayat 177. Maka apabila sesaan itu turun di halaman mereka, maka sangat buruklah pada hari itu bagi orang yang telah diperingatkan. Allah mengingatkan bahawa kalau mereka minta cepat sangat, Allah tidak akan terus bagi. Tetapi kalau dah turun, memang tidak ada patah balik lagi. Amat teruk apa yang diazab oleh Allah Subhanahu taala. Ini peringatan kepada kita agar kita jangan minta azab kepada keluarga kita, saudara kita, kepada rakan-rakan kita. Kita adalah umat, alhamdulillah, umat kasih sayang yang sentiasa. Kalau kita belajar dalam surah Yasin itu ustaz, ya, kalau kita masih ingat lagi, yang pemuda hujung kota tu yang kena belasah tu, kan, dah masuk ke dalam syurga pun masih lagi ya laita qaumi ya'lamun, ya, alangkah baiknya kalau kaum aku ini mengetahui. Dah masuk syurga dah tu, kan, masih lagi sayang kepada kaumnya yang belasah dia. Sepatutnya kalau dah kena belasah tu, kutuklah habis-habis, kan. Tetapi itu bukan ciri orang yang mengikut Rasul. Baik. Dan watawalla, Allah mengingatkan sekali lagi, berpalinglah daripada mereka sampai satu masa nampakkan, ya. Kali ini Allah gunakan perkataan wa absir, tidak ada wa absirhum fasawfa yubsirun. Nanti mereka akan tahu juga, ya. Dan penghujung daripada surah As-Saffat ini satu penghujung yang amat tinggi makamnya, yang boleh kita amalkan dalam hidup kita seharian. Ayat 180 hingga 182 biasanya kita baca di hujung doa ustaz, ya. Sebenarnya ini juga adalah bacaan di hujung majlis, selain daripada kafaratul majlis yang kita selalu baca. Ini juga boleh kita baca untuk kita sedar, baik macam mana pun majlis yang kita ikuti, kita sedar bahawa yang sempurna adalah Allah, yang tak sempurna adalah diri kita. Ayat 180 182 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan. Masya-Allah, banyak betul tasbih kita pada hari ini Safas. Dalam ayat-ayat ini mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sentiasa bertasbih dengan mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak berhajat kepada kita, tapi kita sangat berhajat kepada Allah kerana kita lemah, kita kekurangan. Allah yang Maha Sempurnalah yang akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Kita baca 3 ayat terakhir. 180, 181, 182. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
العالمين والحمد لله رب العالمين. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 180, maksudnya Maha Suci Tuhanmu, Tuhan yang Maha Perkasa daripada sifat yang mereka katakan. Allah meletakkan perkataan ini di hujung surah As-Saffat, ya, menurut Imam As-Sa'di menyatakan bahawa kerana ada banyak perkataan-perkataan yang tidak benar berkaitan dengan Allah yang dinyatakan oleh orang musyrik berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan jin sebentar tadi, dan juga mereka mempermain-mainkan bila mendapat zikra, peringatan daripada Rasul, maka Allah menyatakan Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Allah lah yang sempurna daripada apa yang mereka sifatkan. Ya, dan inilah juga yang kita baca di hujung doa, kerana kita kadang-kadang Ustaz ni ketika berdoa ada rasa Allah ni kabulkan ke tidak saya punya doa. Kalau ada rasa-rasa dalam hati tersebut, kita hujungkan dengan subhana rabbik, ya, Maha Suci Allah. Allah ini sebenarnya anytime, bila-bila masa sahaja boleh mengkabulkan doa kita, tapi mungkin hari ini, mungkin besok, ataupun Allah tangguhkan sampai hari akhirat. Allah sempurna. Yang tak sempurnanya adalah kita. Dan wassalamun alal mursalin, ya, satu pujian, ya, kalau sebelum ini salamun ala Ilyasin, salamun ala Ibrahim, maka di sini kesimpulannya Allah memuji kepada para rasul, ya, dan juga Allah memuji walhamdulillahi rabbil alamin, kerana pujian ini layak bagi Allah. Kalau tidak ada sesiapa di atas muka bumi ini, semua manusia telah dihancurkan, sebenarnya Allah tetap juga dipuji, dan Allah tidak perlukan manusia, makhluk, tetapi makhluklah yang memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita bina cara membuat keputusan yang bercirikan tauhid, bukannya syirik, seperti mana yang kita belajar tentang orang-orang yang meletakkan Tuhan dengan malaikat dan jin sebentar tadi. Yang kedua, kaji bukti dan hujah nyata daripada Al-Quran, dan yang ketiga, jangan bertangguh apabila mendapat peringatan. Kita berdoa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ghafiriz dzamb wa qabilit tawb shadidil iqab dzil tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghani wa nahnu al-fuqara, antal qawi wa nahnu ad-du'afa. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan sudah tentunya kita selalu mengamalkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun dengan penuh kehadiran hati. Wassalamun alal mursalin, kita memuji, mendoakan untuk para rasul, dan juga selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat kita, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam tabung gerakan Al-Quran, satu platform untuk sama-sama kita membina, mengembalikan nilai Al-Quran dalam masyarakat, sehingga kita dibantu, dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Petani di sawah terik berperih, membanting tulang mencari rezeki. Banyak tahmid dan juga bertasbih, ia amalan yang amat terpuji. Bertemu lagi pada malam ini, pada pagi esok, terus kita mengulang kaji My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Subhanallah, insya-Allah.